Okay, salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga mana-mana rakyat yang ada di peringkat dunia yang faham bahasa Malaysia. Okey, uh, saya ialah Nagis Rabu yang juga penulis Siwa Sidi ya. Siwa Sidi, saya telah mengikuti perkembangan Dr. Zakir Naik berkaitan dengan kitab-kitab agama Hindu, dan saya telah sekian lama tidak membahas sebarang pendedahan melalui video, tapi saya rasa sekarang kita perlulah membuat pendedahan kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat Islam Malaysia di Malaysia, Islam Melayu di Malaysia, dan kemudian kita lihat bagaimana Dr. Zakir Naik telah menggunakan kitab-kitab Hindu dalam mempertikaikan keimanan orang Hindu. Keimanan orang Hindu, menurut beliau orang Hindu telah menyimpang daripada ajaran yang sebenar yang telah disarankan dalam kitab-kitab utama, iaitu kitab Veda. Okay. Saya telah mengikuti beliau sekian lama. Okay, sekian lama. Dan pada bahagian ini kita sebagai pendahuluan saja. Dalam pendahuluan ini kita lihat bagaimana tujuan program ini diadakan. Satu adalah untuk memberi penerangan kepada orang Hindu, umat Hindu, kemudian mendedahkan bagaimana manipulasi, salah tafsir, salah guna agama dan kitab-kitab Hindu oleh Dr. Zakir dan mentor-mentornya, anak-anak muridnya serta pengikut-pengikutnya, untuk menyedarkan mereka yang sebenarnya tidak faham apa tentang kitab Hindu dan mempercayai Dr. Zakir Naik sebulat-bulatnya. So inilah tujuan asal. Ini video ini tidak ada kaitan dengan mengenai umat Islam ataupun mengenai orang Melayu. Ia hanyalah untuk memberi penerangan tentang kitab-kitab Hindu yang telah salah tafsir oleh Dr. Zakir Naik. Harap para pendengar ataupun para yang seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti program ini harap faham maksud saya sebenarnya tiada kaitan langsung dengan agama Islam ataupun orang Melayu ataupun orang-orang persorangan. Ini hanya untuk melihat apa sebenarnya Dr. Zakir Naik telah buat, dan kita tengok satu persatu. Okey. Sebenarnya saya pertama sekali saya tengok video-video Dr. Zakir ni pada tahun lebih kurang 2012. Pada mulanya saya memang sangat kagum dengan kebolehan beliau dalam menghafal dan memberikan nombor pelbagai ayat, pelbagai kitab tu nombor-nombor dia sekali. Ini memang mengagumkan. So ini saya memang tertarik dengan kebolehan beliau. Kemudian saya juga amat terkejut apabila beliau berkata bahawa orang Hindu telah terpesong daripada ajaran asal dari kitab Hindu, terutamanya Veda. And then beliau pula memberikan pelbagai bukti dari pelbagai ayat daripada kitab kita tu. Ini amat saya amat terkejut, dan ia juga merupakan satu dilema kepada diri saya, kerana selama ini beribu tahun orang Hindu mengamalkan pelbagai ajaran yang bersandarkan kitab-kitab Veda. So seterusnya saya mula mengkaji. Saya buat kajian mendalam tentang apa yang telah dilakukan oleh Dr. Zakir Naik. So daripada dalam keadaan inilah persoalan timbul. Satu adakah Dr. Zakir bercakap benar tentang kitab-kitab Hindu? Kemudian adakah Dr. Zakir telah menghafal dan membaca semua kitab Hindu? Apakah benar orang Hindu telah terpesong daripada kitab Hindu? Dan adakah seorang bukan Hindu mempunyai hak untuk mentafsir kitab-kitab Hindu, kemudian menyebarkan atau menyarankan kepada orang Hindu
So inilah persoalan-persoalan yang telah bermain dalam pemikiran saya sekian lama. And then kemudian untuk mencari kebenaran, untuk mencari kebenaran saya pun saya telah menonton hampir ke semua video-video beliau sejak 2012 sampailah yang mungkin yang terbaru mungkin di Kota Baru yang berlaku di Kota Baru tahun lepas, saya ingat tahun lepas. And hampir juga baca ke semua artikel-artikel yang IRF Islamic Research Foundation. So daripada setelah mengkaji keseluruhan, kesimpulan yang saya dapati ialah satu, Dr. Zakir meniru jadi meniru kebanyakan ayat-ayat itu daripada golongan-golongan yang telah memanipulasikan ayat-ayat Hindu ini lebih awal. Kemudian Dr. Zakir juga telah tokoh tambah bagi memenuhi propaganda ataupun agenda beliau sendiri. Itu yang saya dapati. Apa yang saya nampak beliau dapat daripada salah seorang penulis yang lebih awal, contohnya Dr. Wahid Berkash ataupun Wahid Prakash Upadhyaya, dalam bukunya bertajuk Kalki Avtar Muhammad Sahib. Ini antara buku yang telah dirujuk oleh Dr. Zakir Naik. Kemudian beliau menyarankan kepada orang lain. So dari sini saya dapat beliau bukanlah mengkaji kitab-kitab Hindu. Sebaliknya beliau mengkaji daripada tulisan-tulisan golongan yang lebih awal. Okay. So daripada sinilah apa yang saya nampak, Dr. Zakir ni menggunakan satu modus operandi yang mudah, iaitu propagandanya mudah, iaitu cari titik persamaan antara pelbagai kaum, pelbagai agama. Kemudian dakwah orang Hindu telah terpesong daripada kitab. Itulah agenda modus operandi Dr. Zakir yang saya nampak. Beliau cuba mencari bersamaan. Kemudian pula selepas mencari samaan, kemudian mula mendakwah bahawa orang agama Hindu tu terpesong. Itulah cara dia. Okay. So antara yang kita tahulah mengenai tajuk ceramah yang terkenal beliau, persamaan antara Islam dan Hinduisme. Dan cuba buktikan Islam dan Hindu adalah agama yang sama ataupun hampir sama. Kemudian mendakwa agama Hindu kini telah terpesong. Pada pendapat saya, agama Hindu dan agama Islam tidak sama. Memang tidak sama. Okay. So modusnya simple. Modus operandi dia satu, cari terma yang sama yang ada antara agama-agama. Kemudian beliau akan orang kata cherry pick means hanya memilih ayat-ayat yang menyokong pandangan ataupun kepercayaan beliau. Dan beliau tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang sepenuhnya. Dia memilih ayat-ayat tertentu daripada mana-mana kitab Hindu yang memenuhi syarat kepercayaan atau propaganda beliau. Kemudian cuba buktikan agama lain tu sudah salah, terpesong dari kitab mereka, tafsiran yang salah dan pelbagai. Itulah antara. Kemudian beliau akan atas nama perbandingan, beliau akan kata kitab orang sudah terpesong daripada kitab asal. Ini antara cara menghina lah. Ini boleh dikatakan sebagai menghina, because bila anda mengatakan bahawa sesuatu kumpulan manusia yang mempunyai agama itu terpesong daripada agama mereka, itu merupakan satu penghinaan kepada penganut agama itu. Inilah antara cara yang di modus operandi yang dilakukan oleh Zakir, Dr. Zakir. Okay. And then kalau kita tengok analogi terma persamaan, pencarian persamaan Dr. Zakir ini berdasarkan kepada agamanya, iaitu agama Islam. That means apa yang selari, apa yang sama dengan pendapat agama, pandangan agama Islam, itu dianggap sebagai terma yang sama, persamaan. Apabila perkara itu sesuatu perkara itu tidak bersamaan dengan atau bertentangan dengan pandangan agama Islam,
maka beliau akan menolak bahagian itu. Ini bukan perbandingan agama. Ini adalah terma persamaan yang diamalkan oleh Dr. Zakir Naik dalam sebarang ceramah. Dan kalau tengok banyak perkara yang berlaku ialah masalah andaian. Beliau mengandaikan sesuatu kitab tafsiran atau ayat dengan andaian sendiri. So itulah masalah Dr. Zakir. Okay. And then masalah ingat andaian inilah menyebabkan apa? So antara masalah andaian Dr. Zakir Naik ialah apa? Orang Hindu sembah berhala ataupun patung. Okay. Andaian yang kedua, kitab Hindu telah ditafsir oleh orang Hindu sendiri. That means sami-sami kuil-kuil di sana itu telah mengamalkan ajaran yang sudah terpesong daripada agama Hindu yang sebenar. So inilah antara cara beliau. Cara beliau ini sebenarnya melanggar etika perbandingan agama. Etika hanya ajaran asas fundamental ajaran asas fundamental kepercayaannya sendiri digunakan sebagai garis panduan. Sebagai betul, manakala yang lain semua dianggap sebagai salah. Itu satu cara yang etika yang tidak betul. Perbandingan agama tidak patut berlaku. Perkongsian ilmu tu boleh berlaku, tetapi perbandingan agama memang tidak boleh dilakukan. Dan masalah yang cherry pick memilih mana-mana ayat dari mana-mana kitab Hindu yang sesuai dengan kepercayaan. Ini antara propaganda, cara memenuhi propaganda. So daripada keseluruhan petik video ataupun daripada ceramah-ceramah beliau, beliau mempunyai beberapa cara. Antaranya ialah apa? Memetik sebahagian daripada ayat yang sebenar. Dia hanya memetik sebahagian, bukan sepenuhnya. Sebahagian. Itu satu cara. Ataupun ambil sesuatu ayat itu di luar konteks. Dalam konteks asal maksudnya berbeza, tetapi gunakan konteks berbeza ataupun mengubah perkataan tertentu mengikut keperluan. Saya pernah dengar ada beberapa tempat Zakir sendiri kata dia akan memilih maksud yang sesuai. Sebab macam bahasa Sanskrit, ada pelbagai maksud untuk satu ayat yang sama. Beliau pernah beritahu dia akan memilih ayat yang sesuai ikut kesesuaian dia. Itu masalah dia. So itu memang di luar konteks. And then menggunakan perkataan yang hampir sama bunyi. Sama bunyi itu dianggap sama. Ini antara cara-cara beliau. Okay. So bagaimana kita boleh lihat bagaimana agama Hindu, bagaimana Dr. Zakir mengubah agama Hindu punya ajaran. So kita perlu lihat juga sedikit mengenai agama Hindu. Dr. Zakir Naik mendakwah. Okay? Apa yang Dr. Zakir Naik mendakwah ialah kitab Hindu menyatakan Tuhan hanya wujud dalam bentuk tanpa image. That means yang sama dengan seperti agama Islam. Kitab Hindu menyatakan Tuhan hanya wujud dalam bentuk tanpa image. Kitab Hindu melarang penyembahan Tuhan dalam bentuk berhala, berimage. Beliau juga ada mengatakan nama Nabi Muhammad terdapat dalam kitab Hindu, kitab-kitab Hindu. Juga perkataan Allah, Tuhan dalam bahasa Arab juga telah dapat dalam kitab-kitab Hindu. Perkataan Mekah wujud dalam kitab Hindu. And then beliau juga ada menyarankan kitab Hindu tidak menyatakan kelahiran semula. And beliau juga ada mengatakan orang Hindu percaya kepada Tuhan palsu. So ini adalah 7 perkara yang kita akan kupas satu demi satu.
bagaimana kesemua andaian beliau ini adalah selaras dengan agama Islam, pandangan agama Islam. Jadi apa yang sama dengan pandangan agama beliau cuba sarankan kepada umat Hindu berdasarkan petikan-petikan ayat yang diambil oleh Dr. Zakir Naik. Kalau tengok ajaran sebenar dalam agama Hindu, kitab Hindu menyatakan Tuhan Brahman wujud dalam kedua-dua bentuk, berimis dan tanpa berimis, memang terang dan jelas, nirguna dan sarguna, jelas. Seseorang yang percaya kedua-dua sifat Tuhan itu adalah bakta yang sebenar akan mencapai syurga, mencapai moksha. So, itu yang jelas dalam kitab-kitab Hindu. Manakala kitab Hindu juga membenarkan penyembahan Tuhan dalam bentuk berhala. Memang ada nama Nabi Muhammad tidak wujud di dalam mana-mana kitab Hindu, kecuali nama-nama yang hampir sama dengan bunyi, hampir sama dengan bunyi, yang sebahagian bunyi ini hampir sama, tetapi dia tidak menjurus kepada Nabi Muhammad. Perkataan Allah juga tidak wujud dalam kitab Hindu, tapi ada perkataan-perkataan yang hampir sama, tetapi dia tidak ada kaitan dengan Tuhan dalam agama Islam. Begitu juga perkataan Mekah. Kitab Hindu banyak menyatakan dengan jelas kelahiran semula. Orang Hindu percaya Tuhan Esa. Orang Hindu tidak percaya kepada Tuhan. Dalam agama Hindu, Tuhan hanya satu. Kalau Tuhan hanya satu, tak boleh ada Tuhan palsu. So, tak ada persoalan palsu. Hanya ada satu. Brahman hanya satu. Kita kenal Maha Esa ataupun Mahesan. Salah satu nama Shiva, Tuhan Shiva juga Mahesan, maksudnya Maha Esa. Tetapi kita percaya Tuhan yang Maha Esa ini mempunyai segala kuasa, kekuatan, kebolehan untuk mengambil sebarang bentuk rupa pada bila-bila masa, tempat atau waktu. Kita orang Hindu percaya Tuhan Maha berkuasa. Kalau Tuhan yang kita sembah itu ada sebarang kekurangan atau ada sebarang benda yang tidak boleh lakukan, itu menunjukkan Tuhan itu tidak sempurna. Orang Hindu percaya Tuhan adalah maha sempurna, paripurna, sempurna. So, itu ajaran dalam kitab Hindu. Kalau kita tengok seterusnya, kita boleh masuk kepada sebahagian yang kedua.